Adakah kitab Fadail Amal yang digunakan oleh jemaah tabligh sesat? Dan adakah jemaah tabligh ajaran sesat terbesar di dunia? Sebab ada 2-3 orang menyatakan mereka itu sesat. Tuan-tuan, kita tidak mudah melabelkan orang Islam itu sesat. Hanya kerana kita berbeza pendapat, cara kekhilafan. Cuma kita katakan bahawa pada sebahagian daripada, kita tak kata semua, sebahagian yang mereka baca kitab Fadail A'mal seolah-olah kitab itu sahaja, tak ada kitab lain. Sehingga mereka tidak cenderung untuk membaca kitab hadis-hadis yang lain, Bukhari, Muslim dan lain, tidak cenderung. Tuan-tuan lihat, purata kalangan mereka nak baca kitab ni je. Seolah-olah kitab lain tidak ada nilai, tidak ada kemuliaan. Apatah lagi kitab-kitab fiqh, apatah lagi kitab-kitab tauhid, tak ada. Maka kesilapannya di situ. Ia mewujudkan kepahaman yang mungkin bersifat skop tertentu, yang bersifat terpencil, kepahaman yang bersifat juz'i, bukan menyeluruh. Yang kedua, tuan-tuan, kitab Fadail A'mal, ia satu kitab hadis yang baik, yang dikarang oleh Maulana Zakaria Al-Ansari. Dia seorang ulama hadis India yang terkenal. Bahkan kita tahu dari sejarah penubuhan tabligh, ia daripada kumpulan ulama hadis. Maulana Iyas misalnya, Maulana Yusuf Al-Kandahlawi, semua ini pakar ulama hadis. Termasuk Syekh Zakaria Al-Ansari, ulama hadis yang terkenal di India, bukan terkenal di seluruh dunia. Dan kita memperakui ilmunya, ketakwaannya, waraknya, zuhudnya. Dan kita juga perlu tahu bahawa tabligh yang diasaskan di India, dengan realiti di India yang mengharamkan orang Islam berpolitik, menubuhkan politik Islam tak dibenarkan, tercebur dalam pilihan raya tak boleh. Maka orang Islam di sana, setelah mereka melalui suasana zaman yang panjang, semenjak zaman Inggeris menawan India dan cuba untuk mengurangkan peratusan orang Islam di India dan menaja ajaran sesat Qadiani di India untuk melemahkan orang Islam oleh Ghulam Mirza Ahmad Qadiani, maka ulama Islam berperang dengan mereka. Syekh Anwar Al-Kashmiri pernah memimpin kumpulan tentera Islam untuk apa? Menghadapi kristianisasi Qadiani. Ulama-ulama di India, mereka mengalami zaman yang cukup panjang sehingga akhirnya setengah mereka berkata, kami akan gunakan cara tabligh. Kami melihat ibu kepada masalah mesti orang Islam solat dahulu, kerana kelemahan yang berlaku pada umat Islam di India. Maka ia satu solusi di India. Ia suasana realiti politik di India, di mana umat Islam disekat. Dan tuan-tuan tahu, apabila parti-parti Hindu ortodok yang mula mempengaruhi pemerintahan India, sehingga keluar suatu qara, pandangan pendapat mereka bahawa orang Islam hanya boleh punya seorang anak, tidak boleh 2 orang anak. Kerana mereka takut satu hari nanti orang Islam India makin banyak. Kerana orang Islam di India tidak, kita tahu India ni tuan-tuan, kalau India dengan China berbezanya apa? China mengamalkan tahdid nasab, mengamalkan apa ni, kita katakan pengecilan kelahiran. Dia sekat kelahiran. India tidak. India banyak lagi kabilah-kabilah dia yang kahwin dalam usia bayi, dalam usia kandungan. Dalam kandung dah kahwin, kandungan. Dan para ulama Islam membincangkan isu berkahwin dalam kandungan. Kalau belum diketahui jantina, tidak sah perkahwinan. Kalau diketahui jantina, sah perkahwinan. Dia tak tahu lelaki perempuan nak kahwin dengan siapa. Tiba kita kahwin-kahwin sama-sama jantan, dia kena sah jantina. Ulama bincang isu. Saya sedang tahqiq saya muat satu kitab, lebih kurang 668 muka surat. Saya baru sampai muka surat 401 untuk cek, iaitu hukum fiqh yang berkait dengan perkahwinan, dan antara dibincangkan perkahwinan dalam perut. Dibincangkan oleh ulama. Sebab benda ni dibuat dalam budaya masyarakat India. Bahkan kadang-kadang mereka kahwin dengan anjing untuk buang sial dan sebagainya. Banyak. Dia budaya cukup banyak. Maka bila tuan-tuan lihat, bila parti Hindu memerintah di India, mereka bersifat keras pada orang Islam dengan runtuhnya Masjid Babri dan sebagainya. Maka dalam suasana di India, umat Islam melihat cara yang paling terbaik, mereka bergerak melalui tabligh. Tapi itu realiti di India. Ia berbeza pula realiti di negara lain. Seorang antara ketua gerakan Islam, Syekh marhum Abu Hasan Ali An-Nadwi, dia pernah terlibat dengan tabligh, menyampaikan, buat bayang dan sebagainya. Sehingga dia melihat perlunya ada suatu kepahaman politik. Mungkin Maulana Iyas pada ketika itu melihat dengan orang Islam terjebak dengan politik, membahayakan nyawa mereka kerana sistem Inggeris yang cukup kejam terhadap setiap politik Islam. Tapi zaman ini mula berubah.
Bila berlaku gerakan Islam Ikhwan Muslimin di Mesir yang mempengaruhi ulama-ulama di India, termasuk Abu Ali Hasan An-Nadwi, termasuk Maulana yang terkenal Imam Mawar, salah seorang ulama India yang terkenal, yang mula mempelopori, mengembangkan tentang idea politik Islam. Jadi tuan-tuan tabligh, kita tak kata dia jemaah ajaran terbesar, sesat terbesar, dia tidak. Hasyalillah. Mereka saudara kita, tapi mereka berisytihad dengan isytihad mereka yang bagi kita, pada pandangan kita, boleh menyebabkan pemahaman Islam secara juz'i. Mereka cuma berhajat tentang fadailul amal. Mereka meninggalkan sebahagian besar benda yang penting dalam Islam, isu politik. Dan macam saya katakan, mereka pegang pada kitab fadailul amal cara melampau, sehingga seolah-olah kitab lain tidak ada nilai, fiqh dan sebagainya. Mereka merenung kitab tersebut, walau kitab itu ada campuran hadis sahihnya, dhaifnya, maudhu'nya. Walaupun bila kita baca, memang hadis sahihnya banyak, saya tidak nafikan. Dia juga diambil Bukhari, Muslim, Nasai, Ibn Majah, dan beliau menyebut kami mengambil daripada Sunan Sittah. Tapi orang-orang yang menjadi sekadar pengikut, lalu membaca hadis ini, dan ulama beri syarat, siapa nak baca hadis, dia kena tahu darjah hadis. Kalau dia tidak mengetahui darjah hadis, dan hadis itu hadis palsu, dia salah seorang pembohong. Sabda Nabi SAW, man haddatha anni yura annahu kadhib fahuwa ahadul kadhibain, fi riwayatin fahuwa ahadu kazzabin. Siapa yang baca satu hadis, dia tahu hadis itu palsu, maka dia terus baca, dia salah seorang orang yang melakukan pemalsuan hadis. Dan Nabi kata, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa berbohong kepada aku, maka bersedia dalam neraka. Itu secara umumnya tuan-tuan, kita katakan tabligh tak ada masalah sebenarnya di kalangan pimpinan ulama-ulama mereka, khususnya di India. Tapi ada masalah bila pemahaman-pemahaman sebahagian besar ahli melihat pada fadailul amal, menjarakkan diri dari politik, tidak mahu terlibat dalam kita katakan perubahan politik bagi dunia Islam. Mereka cuma fikir kami nak berada di masjid dan berpindah ke masjid ke masjid, walaupun kita sebut masjid pahala dia sama. Kenapa kamu perlu pindah-pindah? Hanya berbeza pahala Masjidil Haram, Masjid Aqsa dan Masjid Nabawi. Itu ya berbeza pahala. Lalu mereka kata kami nak ajak orang solat. Baik, kita katakan sesudah solat apa? Kamu nak ajak orang solat, sesudah solat apa? Kamu perlu ajar dia untuk belajar. Kerana Islam bukan dipahami dengan solat semata-mata. Kena belajar. Belajar inilah kekuatan ruh orang Islam. Dan belajar tentang apa? Tentang fadail, tentang semua Islam, benda Islam, hukum hakam Islam. Kena tahu belaka. Sebab tu bila kawan-kawan saya ramai, pimpinan-pimpinan tabligh, baik di Terengganu, baik negeri lain, atau kami di Mesir ada. Cuma saya tanya di ginilah tuan-tuan. Saya bercakap dengan pimpinan dia. Bagaimana penilaian awak tentang ekonomi Islam? Ada apa komen tentang ekonomi Islam? Penyelesaian untuk wujudkan ekonomi Islam. Pernah awak bincang? Dan tentang hukum-hukum fiqh yang berkait dengan perubatan dan sekian-sekian. Pernah awak bincang? Awak cuma cerita tentang kelebihan itu, kelebihan ini. Ia mencacat cela pemahaman Islam seluruh. Sedangkan Islam ialah agama dan negara. Ia bukan sekadar agama, ia negara. Islam ialah agama dan ekonomi. Islam ialah agama dan politik. Islam ialah agama dan sosial. Islam adalah agama dan ilmu pengetahuan. Artinya Islam ini Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Orang beriman masuklah Islam seluruhnya. Seluruhnya, bukan pada fadail amal, seluruhnya. Pada semua perincian hukum agama. Cuma saya ingatkan tuan-tuan, kita tak kata mereka sesat. Hasyalillah. Mereka saudara kita yang cuba dekatkan diri kepada Allah. Cuma bagi saya dan bagi pendapat kebanyakan ulama, mereka agak, kita katakan, muyu condong sana sikit. Kita nak biar kita bersifat menyeluruh. Dan kita pun sama tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang buat hukum hakam bagus, masjid payah datang. Itu juga kelemahan. Kita nak orang Islam yang ke masjid, yang jaga solat jemaah, masih yang sama kita belajar, masih sama kita punya keluarga, kita bertanggungjawab dengan keluarga, masih sama kita terlibat dengan politik, kenegaraan, ekonomi, sosial. Kita orang Islam yang menjadi ikon pada semua sudut dan semua perkara. Sebab tu bila kita ada setengah orang kondeng tabligh, tapi tabligh kondeng balik, awak masjid pun tak pergi. Akhirnya balik kena pada dia balik. Ya tuan-tuan, kita nak pemahaman yang betul. Tabligh dalam bab masjid bagus. Kita katakan bagus. Dari sudut dia punya istiqamahnya.
Tapi kalau tuan-tuan faham Islam, tuan-tuan tak perlu masuk tabligh untuk duduk dekat dengan masjid. Saya tidak perlu jadi tabligh untuk saya istiqamah di masjid, di surau, untuk solat berjemaah. Saya tidak perlu jadi tabligh, saya perlu faham Islam tu apa. Maka bila saya faham Islam, seorang tu jadi peniaga ke, korporat ke, GM ke, waktu solat dia akan solat. Itu pemahaman yang kita katakan benar. Bukan pemahaman bila tuan-tuan masuk kumpulan tu baru tuan-tuan faham. Kalau tuan-tuan tak masuk, tak faham Islam tu apa. Tidak. Kita memahami Islam dengan ilmu, bukan dengan label kumpulan atau sebagainya. Maka sebab itu orang nampak ia Islam. Kadang-kadang tuan-tuan bila kita pakai jubah, saya pergi balai polis, cik tabligh ke? Terus tabligh bagi kita. Sebab dia dah tengok label begitu. Bila kita pergi balai polis dengan janggut begini, dia kata tabligh. Sebab nampak macam tu. Cuma saya kata tabligh serban ekor dua, saya satu je. Dia nak kata tabligh. Pok saudara saya pun tabligh, cerita bla 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 bla. Dia mula melihat dari sudut image. Walau tuan-tuan, dia patut dilaksuk kepahaman Islam. Ke masjid bukan isu tabligh, ke masjid ialah tanggungjawab kita orang Islam. Artinya tak perlu ada label macam tu.